macam rombang. M. Zain, bakat komedi semula jadi. Filem Labu dan Labi adalah sebuah filem komedi arahan P. Ramlee yang mengisahkan tentang Labu dan Labi, dua orang gaji kepada usahawan kain kedekut iaitu Haji Bahil. Mereka mempunyai keinginan dan angan-angan yang besar dalam hidup. Di dalam filem ini terdapat satu watak utama selain Allahyarham P. Ramlee yang memiliki bakat komedi semula jadi dari segi lakonan dan nyanyian. Anaklah ayam, anak ayam turun 10. Papa ai mati seekor, tinggal 9. Beliau adalah seniman M. Zain atau nama sebenarnya Muhammad Zain bin Sharif. Beliau merupakan anak jati Pulau Pinang yang lahir pada tahun 1921 di Jalan Perak, Pulau Pinang. Menurut sumber, bapanya merupakan seorang penjual mi yang terkenal pada waktu itu yang lebih dikenali sebagai Sharif Tomato Mi. Lalat, aku fikir bukan panggil kau, panggil gajah lah. Bakat dan minatnya dalam dunia komedi bermula sejak dari zaman kanak-kanak lagi, di mana beliau sanggup ponteng sekolah semata-mata untuk menonton pertunjukan pentas bangsawan. Disebabkan hal ini, beliau kurang sekali memberi perhatian dalam pelajaran di alam persekolahan. Tolong! Siapa? Kau lah! Ya, Encik. Bapak saya bilang hari ni hari bodoh saya, Encik. Patutlah. Kerjaya seninya bermula apabila beliau telah memilih untuk melibatkan diri bekerja di pentas bangsawan bergerak. M. Zain telah diberikan tugasan memasang dan mengecat pentas, memasang set dan sebagainya dengan mendapat upah harian. Macam-macam kerja saya buat dalam rumah ni. Pendek kata, selagi belum tutup mata, kerja. Selain daripada melakukan tugasan di luar set pementasan, beliau juga kadang-kala dipilih untuk menjadi penghibur gantian, bernyanyi serta berlawak. Pada peringkat awal penglibatannya di pentas bangsawan, M. Zain buat pertama kalinya bekerja dengan sebuah opera yang dikenali sebagai Din Opera. Seterusnya, beliau terus bekerja pula dengan Seri Noran Opera. Berkat usaha dan kerja kerasnya dalam bidang tersebut, selepas 3 tahun kemudian, impiannya untuk menjadi anak wayang telah terlaksana. Beliau telah diberikan tanggungjawab kerja seni yang melibatkan aktiviti menari, menyanyi dan berlakon, terutama cerita-cerita lucu. Ketika beliau melibatkan diri dalam rombongan bangsawan sekitar tahun 1940-an, M. Zain telah mengenali senioriti Normadiah yang mana pada akhirnya mereka telah menjadi rakan karib pada ketika itu. Namun, keakraban mereka terpisah seketika apabila Normadiah telah berjaya memasuki dunia perfilman di Singapura, manakala M. Zain pula masih lagi bekerja di pentas bangsawan. Hai Haji Bakhir, sampainya hati kau mencucuk mata beta. Kejayaan seniwati Normadiah yang berjaya memasuki dunia perfilman di Singapura pada ketika itu digunakan dengan sebaiknya. Pada tahun 1962, dia menggunakan peluang ini untuk membantu rakan karibnya M. Zain untuk berlakon dalam sebuah filem iaitu filem Siti Muslihat. M. Zain telah diberikan watak sebagai Kames iaitu watak seorang pengembala kambing biri-biri jantan yang bertengkar dengan Jumaat, pengembala kambing biri-biri betina yang dilakonkan oleh S. Syamsuddin. Kami berdua sahabat Kamis dan Jumat, hidup kita pun berkat penuh bakat. Barulah kita dapat duduk berehatlah.
M. Zain pernah berlakon bersama-sama seniwati Normadiah dalam filem Sumpah Wanita, Mambang Moden dan Aksi Kucing. Boleh dikatakan mereka sangat serasi beraksi bersama di depan kamera. M. Zain buat pertama kalinya berlakon bersama Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dalam filem Nujum Pak Belalang pada tahun 1959 sebagai pelakon pembantu. Bakat dan lakonan lawak M. Zain semakin terselah apabila P. Ramlee telah mengambil beliau untuk berlakon untuk watak utamanya dalam filem Labu Labi pada tahun 1962. Dalam filem tersebut, M. Zain telah membawa watak Labu, manakala P. Ramlee membawa watak Labi. Waktu kau sakit mau mampus, siapa operate kau? Aku, Jaksa Labu. Filem Labu Labi yang diarahkan oleh P. Ramlee adalah untuk menghilangkan sangkaan banyak orang bahawa P. Ramlee hanya bergantung pada kebolehan berlawak Dato' Aziz Sattar dan S. Samsudin sahaja. Namun, kejayaan filem ini membuktikan segala sangkaan dan tuduhan tersebut tidak berasas. P. Ramlee berjaya membentuk satu pasangan lawak baharu itu antara beliau dan M. Zain yang mana amat berkesan seperti pasangan Dato' Aziz Sattar dan S. Samsudin dalam filem Trio Bujang Lapuk. Kalau Encik mau tahu, alright, dawai, pulang besi. Oh, itu berat tu. Jual sudah cepat, ambil gelap. Oleh kerana filem komedi Labu Labi yang menerima sambutan yang hangat pada ketika itu, maka terbitlah pula sambungan untuk filem Nasib Si Labu Labi pada tahun 1963. Keserasian lakonan antara P. Ramlee dan M. Zain dalam pentas komedi ini setanding dengan pelawak-pelawak veteran yang lain. Muka Encik macam beruk Mak Ye. Kononnya nak kahwin perempuan yang paling cantik dalam kampung ni. Menurut pengarah seni filem itu iaitu Evi Bapat, perbelanjaan untuk mengendalikan tempat seperti rumah-rumah besar yang dibina di studio telah menelan belanja sehingga RM15,000 dengan memakan masa selama 10 hari sahaja. Apa yang kau jambi? Besi, maha besi, besi datang daripada Kedah. Nak pergi kau gigi, pergi biar tinggal gusi dengan lidah. Sewaktu beliau terlibat aktif dalam industri perfilman, boleh dikatakan hampir kesemua filem-filem lakonan M. Zain adalah berbentuk lucu dan komedi. Beliau mempunyai bakat komedi semula jadi yang tidak dibuat-buat untuk membuat orang ketawa. Melihat dari fizikal dirinya sahaja, orang dah boleh ketawa. Nangga Encik Soleh nama rendah lepas parting kana badi. Jadi, jabadi. Ayo, dengar berapa keras, berapa besar batu ada kepala. Namun begitu, terdapat juga beberapa filem bercorak berat dan agak serius yang dibawa oleh M. Zain, antaranya filem Ibu Mertuaku pada tahun 1962. Beliau diberikan watak sebagai pemilik rumah yang bernama Bang Ali. Bang Ali berdepan masalah dengan Kasim Selamat lakonan P. Ramlee, seorang pemain muzik buta yang tidak mampu membayar sewa rumah. Oleh kerana ada penyewa lain yang ingin tinggal di bilik sewanya, Bang Ali terpaksa bertindak dengan cara yang paling lembut untuk meminta Kasim Selamat mengosongkan bilik sewanya. Jangan duk menangis sangat-sangat. Akibatnya nanti bahaya diri, Cik Kasim. Inilah lakonan yang paling sulit buat saya, ujar M. Zain ketika mengulas lakonan serius pertama kali dilakukan olehnya. Jika diteliti dengan lebih mendalam, adegan yang melibatkan M. Zain dalam filem Ibu Mertuaku ini sangat menarik jika dilihat dari segi dialog dan teknik lontaran suaranya. Ini kerana dialog dan teknik lontaran suara M. Zain itulah merupakan original logat orang Pulau Pinang, terutama penduduk di kawasan Tanjung yang lebih dikenali sebagai orang Tanjung. Jadi hari ni Bang Ali serba tak kena. Cakap pun salah, tak cakap pun salah. Selain itu, beliau turut diberikan peluang untuk melakonkan watak berat dalam filem Mas Merah pada tahun 1961. Kejayaan M. Zain dalam dunia perfilman tidak dapat bertahan lama. Ini kerana beliau senasib dengan beberapa kaki tangan Malay Film Production yang lain menjadi penganggur selepas syarikat filem itu ditutup pada tahun 1967. Dikatakan filem terakhir lakonannya dalam industri perfilman adalah filem Aksi Kucing pada tahun 1966.
Tidak lama selepas itu, beliau telah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Beliau telah menghembuskan nafas yang terakhir pada 31 Januari 1967 di Singapura pada usia 46 tahun. Tiap-tiap barang yang hidup tu mesti mati. Itu semua kehendak Allah. Jenazahnya telah disemadikan di Pusara Bidadari Singapura. Namun, di Singapura, pusara lama digali dan dipindahkan ke kawasan baru untuk disusun bagi memberi ruang kepada pusara baru. Usaha mengalir tanah perkuburan dilakukan beberapa tahun sekali. Dari tanah perkuburan Bidadari, ia berpindah ke kawasan Pusara Aman dan kini dipindahkan pula ke Pusara Abadi di kawasan Choa Chu Kang. Wallahualam. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan syurga miliknya. Al-Fatihah. Serenggun. Kiparhaba tak dum-dum. Ma'adahu aman-aman ya gulu aman. Tak ada gayu lawan tangan. Engkau yang untung, aku juga yang rugi.